Abang, lihat subscribe dan telah bersedia untuk mengikuti pada pagi ini dalam subjek mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi bersama saya, Cikgu Fazila. Okey, untuk tajuk hari ini kita akan mempelajari mengenai prinsip reka bentuk, iaitu di mana akhir nanti awak akan dapat mengenal pasti 9 prinsip reka bentuk dan juga perlu menghasilkan pertanda berprinsip reka bentuk. Okey, prinsip reka bentuk iaitu konsep atau aturan yang digunakan pada elemen reka bentuk bagi memudahkan pembinaan sesuatu objek agar visual yang dihasilkan menjadi menarik, selesa serta memberi kepuasan kepada pelanggan. Terdapat 9 prinsip reka bentuk yang perlu anda ketahui, iaitu yang pertama pengulangan, kontras, keringkasan, penekanan, pergerakan, kepelbagaian, harmoni, kesatuan, keseimbangan. Okey, di sini terdapat pembetulan bukan 7 prinsip reka bentuk tetapi mempunyai 9 prinsip reka bentuk. Okey, prinsip yang pertama iaitu keseimbangan. Keseimbangan iaitu ketidakseimbangan dalam reka bentuk berlaku apabila sesuatu objek tidak mempunyai keseimbangan sama ada dari sudut bulat, tarikan, tumpuan perhatian atau berbentuk asimetri. Kalau lihat di sini, keseimbangan terbagi kepada dua iaitu keseimbangan simetri dan juga keseimbangan asimetri. Untuk keseimbangan simetri, ia mempunyai kesamaan pada kedua-dua belah bahagian. Awak lihat gambar ini, awak tengok garisan pembahagian di tengah ini, terdapat keseimbangan pembahagian kiri dan juga kanan. Nampak? Untuk kedua, keseimbangan yang kedua iaitu keseimbangan asimetri iaitu bersifat sebaliknya tetapi kelihatan lebih menarik dan mempunyai daya tarikan tersendiri. Awak lihat gambar ini, garisan di tengah ini menunjukkan pembahagian kiri dan kanan tidak seimbang. Walau bagaimanapun untuk lakaran keseimbangan asimetri yang tidak seimbang ini, dia akan lebih kelihatan, lakaran lukisan itu akan lebih nampak menarik lagi. Faham? Prinsip yang kedua iaitu pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan bentuk. Pengulangan boleh berlaku dalam bentuk bersudut, pola, susunan bersiri, selari atau jejari. Tujuannya adalah pengulangan untuk unsur yang berulang-ulang dan juga lengkap. Kalau awak tengok kat sini, ini adalah corak bergambar daun. Dia punya susunan. Adakah berulang? Berulang, bentuk yang sama, betul? Jadi cuma yang berbeza adalah gambar warna dia sahaja, tetapi bentuk dia adalah menunjukkan kat sini mempunyai elemen prinsip pengulangan. Yang kedua, gambar yang kedua, bentuk. Awak lihat ada beberapa bentuk kat sini. Sebenarnya adalah bentuk yang sama, pengulangan yang sama. Bermaksud di sini ini adalah prinsip pengulangan wujud di gambar ini. Faham? Prinsip yang ketiga iaitu kontras. Apa itu kontras? Iaitu perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Tekstur. Tekstur adalah elemen reka bentuk. Bermaksud di sini terdapat perbezaan daripada tekstur iaitu kasar dan juga licin. Okey, kita boleh bezakan, kita boleh bandingkan perbezaan itu. Okey, kemudian kedudukan. Kedudukan kiri dan kanan, menegak dan melintang. Kita boleh bezakan tak? Kedudukan itu boleh. Warna boleh, kontras, beza. Boleh tak bezakan warna terang dan gelap, sejuk dan panas? Boleh? Okey, yang keempat, perbezaan dari segi saiz, besar dan kecil, tinggi dan rendah. Itu menunjukkan kontras iaitu perbezaan. Perbezaan yang kelima iaitu bentuk, bulat atau persegi. Dan seterusnya ruang, jauh dan dekat. Semua ini mempunyai perbezaan yang kita boleh bandingkan. Okey, tujuan kontras adalah untuk menambahkan perbezaan, menarik perhatian dan memberi fokus. Prinsip yang keempat itu menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam sesuatu reka bentuk. Pelbagaian dapat dihasilkan dengan menggunakan elemen-elemen reka bentuk. Tujuannya adalah untuk menambah daya tarikan sesuatu rekaan. Kalau awak lihat gambar yang pertama, terdapat pelbagai bentuk apa ni? Rama. Okey, terdapat juga pelbagai warna yang ada di sini. Ini menunjukkan ada satu daya tarikan yang menarik. Betul? Gambar yang kedua pula terdapat
kepelbagaian dari segi apa ni? Dari segi saiz ikan tersebut. Betul, nampak kepelbagaian apa? Kepelbagaian warna, saiz, rupa. Okey, boleh faham? Okey, kemudian elemen yang kelima iaitu kesatuan. Membawa maksud semua bahagian elemen bergabung untuk membentuk imej tema atau idea yang sempurna. Dia kata kat sini semua bahagian elemen. Berapa elemen yang kita telah pelajari iaitu 8 kan? Ingat lagi yang lepas kita belajar ada 8 elemen yang perlu kita faham dan juga hafal. Okey, di situ menunjukkan kesemua 8 elemen itu kita gabungkan dalam satu lakaran, dalam satu lukisan membawa prinsip kesatuan. Faham? Yang kelima, prinsip keringkasan, iaitu idea yang kompleks perlu diolah semula dalam bentuk visual yang lebih ringkas. Idea yang banyak dalam satu objek atau visual akan mengelirukan dan akan menghilangkan tumpuan orang yang melihatnya serta sukar untuk diingatkan keringkasan. Jadi kita tahu kerusi itu adalah untuk tempat kita duduk dan berehat. Ada 3 gambar di sini, awak cuba perhatikan. Gambar A, gambar B, gambar C. Soalan di sini, kerusi yang manakah anda akan pilih? Kenapa? Kalau awak lihat gambar A, B, C ini, yang mana satu awak akan duduk? Pastilah awak akan duduk pada kerusi yang B. Betul tak? Kenapa? Kerana ia nampak lebih ringkas, selesa. Okay. Seterusnya iaitu harmoni. Okay, prinsip harmoni bermaksud melihat sesuatu yang dapat memberikan keamanan dan kedamaian. Harmoni dalam visual dapat dihasilkan melalui atur perulangan struktur yang seimbang dan mempunyai perhubungan saling berkaitan seperti menggunakan pewarna yang hampir sama dan mempunyai kontras. Apa tadi kontras? Iaitu perbezaan. Ingat lagi, kejadian alam semula jadi seperti laut, gunung, pokok, awan dan juga langit. Kalau melihat gambar ini, kesemua sekali prinsip dan juga elemen terdapat di sini. Ini menunjukkan bila semua ada di sini menunjukkan satu prinsip harmoni telah wujud yang menunjukkan keamanan dan juga kedamaian pada gambar ini. Selalunya gambar-gambar seperti kejadian alam semula jadi yang menggunakan unsur prinsip harmoni ini. Faham? Okey, pergerakan merujuk kepada aliran yang akan memimpin pergerakan pandangan mata terhadap sesuatu objek. Contoh gambar ini, okey, contoh pergerakan pada reka bentuk. Cuba awak tengok pada punya gambar ini. Okey, garis-garis ini menunjukkan satu pergerakan. Okey, satu pergerakan. Okey, ini juga adalah menunjukkan prinsip dalam reka bentuk. Boleh? Seterusnya adalah prinsip penekanan, merujuk kepada tumpuan terhadap elemen yang diserlahkan. Ada 3 gambar di sini yang menunjukkan penekanan dari segi warna, penekanan dari segi saiz, penekanan dari segi bentuk. Bermaksud di sini awak akan nampak ini adalah penekanan dari segi warna, pink dan juga hijau. Kalau bentuk penekanan di sini dari segi saiz, iaitu besar dan juga kecil. Yang ketiga, penekanan dari segi bentuk. Terdapat bulatan di sini. Nampak? Okey, macam mana boleh faham? Saya harap dengan berakhirnya PGPR kita pada hari ini, saya harap awak dapat menghafal 9 prinsip reka bentuk untuk kita aplikasikan dalam lakaran kita yang akan kita pelajari nanti. Okey. Jadi hari ini aktiviti kita iaitu awak perlu mengingati 9 prinsip dan menghasilkan satu patah mengikut kreativiti anda sendiri. Buat cantik-cantik ya dan hantar secara personal WhatsApp kepada saya. Boleh? Terima kasih semua. Jumpa lagi dalam kita punya pelajaran yang seterusnya. Assalamualaikum.